Jadi tuan-tuan sekalian, selesai kita buku. Hari ini ada soalan, ya. Hujung bulan ada 5 soalan dan insya-Allah kita cuba jawablah dengan masa yang ada insya-Allah. Lebih kurang 10 minit, ya. Kita peruntukkan untuk jawab soalan kita. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kedudukan selawat di penutup kunut nazilah perlu atau tidak? Selawat. Dasarkan pada yang pertama kita sebutlah tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri, antara kitab Minhaj, dia menyebutkan wa yushra'ul qunut fi sa'iril maktubat lin nazilah, dan disyariatkan. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Dia kata dan disyariatkan, yakni kata dalam syarah Al-Mahalli, disyariatkan wa yushra'ul qunut, syariatkan dengan makna wa yustahabbu, disunatkan, sa'iril maktubat, dalam semua sembahyang yang fardu, dalam semua salat fardu, lin nazilati, disyariatkan kunut, disyariatkan, disunatkan kunut dalam semua sembahyang fardu, bukan subuh saja. Kerana sebelum itu dia sebut kunut subuh. Jadi seolah-olah dia nak tegaskan, dan adapun lin nazilati, kunut untuk nazilah iaitu peristiwa, dipanggil peristiwa bencana, perang, wabak, kemarau, maka disyariatkan untuk membaca kunut fi sa'iril maktubat dalam semua sembahyang fardu. Jelas tuan-tuan sekalian. Jadi hari ini kita menganggap musibah besarlah yang berlaku di Palestin, maka kita baca kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini sabit dengan nas yang cukup banyak dalam dalam Islam. Adalah hadis-hadis yang terdapat nas yang cukup banyak. Kemudian pada masalah yang ditanya ni adalah, bila kita baca kunut nazilah, kita perlu selawat ataupun tidak? Jawapannya tuan-tuan sekalian, doa, setiap kali doa memang kita kena tutup dengan selawat. Supaya doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunut ini, makna kunut apa tuan sekalian? Kunut adalah doa yang dibaca ketika berdiri. Itu makna kunut, yang dibaca ketika berdiri. Dan di sana sabit dengan amalan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana disebut di antara dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dia menyatakan sahabat Nabi iaitu Muaz Al-Ansari, annahu kana yusalli 'ala Nabi fil qunut. Dia akan berselawat kepada Nabi dalam kunut. Makna sebaik, selepas baca kunut maka dia akan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga pada zaman Sayyidina Umar, ketika mana umat Islam membaca kunut ketika witir. Walaupun kunut ni kunut witir, tapi kalau tuan-tuan tengok kunut ini dibaca oleh Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Rasulullah, Sayyidina Umar, dia menyatukan orang Islam dalam tarawih 20 rakaat dipimpin oleh Ubay. Kemudian di separuh yang kedua Ramadan dibaca kunut. Tapi kalau kita tengok kunut ni yang dibaca sebagaimana dalam Sahih Ibnu Khuzaimah juga, dan asas hadis itu adalah Bukhari, kunut yang dibaca ni, yang direkod ni adalah kunut nazilah. Kunut nazilah yang panjanglah. Anda tak mau baca pagi ni kerana dia panjang. Dia ambil makan masa tuan-tuan sekalian. Dan di hujungnya itu dibaca salawat. Di hujung kunut itu ditutup dengan salawat. As-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, dan adalah ia mengucapkan, min faraghihi idza faragha min la'nihi, apabila dia selesai daripada mendoakan laknat ke atas orang kafir. Kita sedia maklumlah, kalau doa laknat ke atas orang kafir ni makna orang kafir yang menentang Islam. Wa salatihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, ya. Jadi ada selawat. Dalam kunut nazilah sendiri pun ada selawat. Cuma tuan-tuan sekalian, kita nak sebut dalam mazhab Syafi'i, rukun yang tidak ni rukun pendek. Jadi tak boleh baca panjang kunut tu. Kunut ni tak boleh panjang. Sebab anda pernah hadir beberapa tempat di masjid, dia baca kunut tu panjang sangat. Dan kunut nazilah ni tak perlu tuan-tuan mula dengan kunut subuh dulu. Sebab dia mula kunut subuh dulu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa fiman tawallait. Kata ulama tidak, kunut nazilah ni straight to the point. Sebenarnya fokus kepada musibah yang berlaku tu. Anda kena carilah, sebab bahasa dalam sembahyang dia tak boleh bahasa Melayu. Dia kena cari kunut bahasa Arab. Sebab itu kalau tuan-tuan suruh anda jadi imam, dan kunut itu kunut dia panggil nazilah, anda akan baca Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Ulang 3 kali. Kemudian Allah madamir a'da'ahum. Anda tak suka sebut Yahudi. Sebab Yahudi ni bangsa. Ada Yahudi yang baik. Kemudian kata, Ustaz, adakah Yahudi yang baik? Adakah tidak? Nabi tak makanlah kenduri mereka ada zaman Nabi sendiri. Nabi bukan usir Yahudi sebab dia Yahudi. Nabi usir Yahudi sebab mereka khianat. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan nak sebut Zionis. Yahudi itu adalah
bangsa. Wallahu a'lam. Itu pandangan orang lain mungkin berbeza. Soalan yang kedua tuan sekalian, mana lebih baik sesudah muqaddimah solat witir? Muqaddimah itu dua rakaat yang pertama witir, zikir dulu atau terus bangun melakukan solat witir penutup. Jadi kalau tuan-tuan nak jadikan witir ni, witir boleh buat al-faslu dan juga boleh buat al-waslu. Al-waslu maknanya sambung terus. 3 rakaat sekaligus. 3 rakaat satu salam. Dan boleh juga 2 rakaat mana buat 2 salam. Dan yang paling baik kata ulama ialah sebaik kita beri salam 2 rakaat, kita terus melakukan 1 rakaat tanpa diselangi oleh apa-apalah. Itu yang paling baik. Yang witir 2 rakaat dengan niat muqaddimah daripada witir. Tapi tuan-tuan puan sekalian, kena ingat satu benda lah, kena faham. Ada orang dia kata, Ustaz, saya pakai habis lah Ustaz. Selama ni saya dah buat witir, saya bukan niat pun 2 rakaat yang awal itu pendahuluan witir. Tuan-tuan puan sekalian, niat dalam hati, bukan di mulut. Bila orang isytihar, kita akan sembahyang witir 3 rakaat 2 salam. Tuan-tuan pun sembahyang 2 rakaat. Itu memang confirm tuan-tuan buat witir. Muqaddimah witir. Walaupun tuan-tuan tak sebut dengan mulut. Sebab tuan-tuan sedia maklum dah. Orang dah announce dah. Ataupun tuan-tuan sendiri pun tahu dah 8 rakaat tarawih dah selesai. Tinggal lagi 3 witir. Buat 2 dulu pun 1. Memang 2 yang awal itu memang pendahuluan pada witir. Walaupun tuan-tuan tak sebut dengan mulut. Ataupun bukan tak sebut, ta'ati nak sebut. Ta'ati nak sebut muqaddimah lah, apa semua ta'ati. Tak payah bimbang lah tuan-tuan sekalian. Tidak perlu bimbang. Kerana kalau takdir kata tersilap pun tersilap di mulut saja, yang bukan tersilap di hati. Kemudian yang ketiga, Ustaz minta pencerahan sikit mengenai pegangan orang awam, ialah mufti mereka. Ini kaedah tuan-tuan sekalian disebut oleh para ulama, iaitu mazhabul awam, mazhab muftihi. Mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, mufti di sini sebab kadang-kadang orang Melayu ni semua nak jadi mufti. Mufti ni adalah orang yang beri fatwa, orang yang menjawab soalan. Jadi sebab itu bila para ulama sebut begitu, mazhab orang awam adalah mazhab muftinya, menggambarkan pada kita bahasanya betapa tingginya darjat mufti. Sehingga kaum awam kada mazhab. Macam tuan-tuan sebut kata saya mazhab Syafi'i. Kalau orang nak tanya bila masa tuan-tuan mengaji mazhab Syafi'i, sehingga kan tuan-tuan nak kata mazhab tuan-tuan mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i hidup agak-agak, Imam Syafi'i iktiraf dak tuan-tuan anak murid dia. Jadi tuan-tuan bersekalian, kita ni kebetulan saja bermazhab Syafi'i sebab ustaz-ustaz hampir keseluruhan mazhab Syafi'i. Itu saja, kebetulan saja. Kerana kebetulan ustaz mazhab Syafi'i. Dia bagi jawapan yang mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya orang awam ni dia mazhab ni lah mazhab guru dia, mufti dia. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, kalau dakwah peringatan silakanlah. Mengajilah dengan siapa-siapa sebab sekadar dipanggil nasihat peringatan. Tapi kalau berkait dengan soalan, tuan-tuan kena tanya orang yang faqih saja. Tambah sekali soalan akidah, soalan fiqh, tuan-tuan kena tanya orang yang faqih. Sebab mazhab tuan-tuan adalah mazhab dia. Jawapan dia itulah dipanggil dalil bagi tuan-tuan. Bagi mujtahid, dalil dia Quran hadis. Bagi orang awam, dalilnya ialah mujtahid. Dalil adalah mujtahid. Sebab tu orang awam kata, orang tanya kamu, kamu saya tengok setiap kali sembahyang angkat tangan, sentang telinga. Orang lain saya tengok sentang bau. Kalau mujtahid, tuan-tuan bersekalian, dia akan jawab apa? Ini saya beramal berdalilkan kepada hadis sekian-sekian. Sebut macam. Tapi orang awam dia jawab apa? Orang jawab apa? Orang awam dia akan jawab, dia kata, saya mengaji dengan Ustaz Nan macam tu. Itu jawapan dia. Tiba-tiba Ustaz Nan pun kecoh tuan-tuan juga. Bahaya tuan-tuan bersekalian. Jadi sebab itu Ustaz, kalau dia tak pasti, dia kena jawab apa? Oh minta maaf lah, saya tak tahu. Tak hadir jawapan. Nanti insyaAllah nanti. Jangan terai-terai jawab tuan-tuan bersekalian. Sebab orang awam, mazhab dia adalah mazhab guru yang dia percaya. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, tuan-tuan nak ikuti YouTube, kalau berkenaan dengan soal jawab agama ni, jangan sebarangan buat. Ambillah contoh macam Ustaz Zahid Idrus sebagai contohnya. Kalau nak salah pun daripada 10 tu biasalah. Kalau satu salah biasa. Sebab bukan maksum. Dan biasa dia akan betulkan selepas itu. Ataupun kalau diperoleh tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan kita kata tuan-tuan yakin dengan mana-mana ustaz diperoleh, pegang sungguh-sungguh lah. Mufti peroleh sebagai contohnya. Tuan-tuan yakin dengan keilmuan dia. Maka dan satu lagi tuan-tuan kena beza dua.
kita masukkan tadi mufti, dia panggil. Mufti ni ada dua jenis mufti. Satu mufti rasmi dan satu lagi dia panggil al-mutabarri' bil fatwa. Contoh macam Dr. Yusuf Al-Qardawi, contoh macam ulama-ulama besar. Bukan ada siapa angkat mereka jadi mufti pun. Itu mereka dipanggil orang yang merasakan ilmu mereka mencukupi dan mereka boleh menjawab, maka mereka dipanggil mensedekahkan jawapan pada masyarakat. Walaupun orang tak lantik mereka jadi mufti. Mereka merelakan, makna mereka offer diri mereka untuk menjawab soalan. Jadi al-mutabarri' bil fatwa ni pun ustaz-ustaz kita yang menjawab soalan tuan-tuan sekalian, itu juga termasuk dalam grup itu. Dan satu lagi adalah mufti rasmi. Mufti rasmi bila fatwa itu dikeluarkan rasmi, dibincangkan oleh quorum yang banyak, dikeluarkan secara rasmi dan disahkan oleh pemerintah, oleh raja pemerintah, maka fatwa itu adalah kuat. Fatwa itu adalah fatwa yang kuat. Dia lebih kuat daripada fatwa individu. Yang lebih kuat daripada individu. Jadi kerana itu masalah zakat sebagai contohnya, bila dikeluarkan fatwa macam di Perlis kita kata, di Perlis ini tuan-tuan mengeluarkan zakat, tuan-tuan boleh tolak. Fatwa Perlis memfatwakan bahawasanya orang yang mengeluarkan zakat pertanian dia boleh tolak kos yang berkait. Walaupun di negeri lain, fatwa negeri lain tidak boleh tolak kos sebagai contohnya. Jadi fatwa di Perlis, kita orang Perlis, tuan-tuan boleh pegang fatwa itu. Dan fatwa itu lebih memudahkan pada para petani. Itu dia panggil sistem fatwanya begitu. Dan tuan-tuan jangan tolak, jangan bertikai. Orang yang ada ilmu, yang dia tahu disiplin, dia tidak akan menolak fatwa orang lain. Jika sekiranya fatwa itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Dalam daerah perbezaan mazhab dia panggil. Seorang mufti dia tak boleh pegang, tak boleh dengan sebab dia berpegang dengan satu fatwa, ataupun terutama sekali orang awam, bila dia berpegang dengan satu fatwa, lalu dia nak condemn fatwa orang lain. Itu tak betul ya tuan-tuan sekalian. Fatwa ini, seorang ulama yang kalau dia betul-betul ulama, dia tak akan berijtihad kalau benda jelas daripada nas. Dan para ulama tak akan berbeza kalau nas itu jelas. Jadi bila berlaku perbezaan, menunjukkan bahawasanya nas tidak menyebutkan. Dan nas tidak menyebutkan sejelas yang membuka ruang kepada orang yang menjawab untuk dia mentarjih mana-mana pandangan yang dia rasa sesuai dengan masyarakat pada ketika tersebut. Itu soalan yang ketiga. Dan orang awam adalah mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Nasnya di mana tuan-tuan sekalian? Iaitu firman Allah dalam surah An-Nahl, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Jadi Allah Taala tak sebut hendaklah kamu rujuk sendiri dalam Quran, hadis jika kamu tak tahu. Tapi Allah Taala kata tanya orang alim. Tanya orang alim jika kamu tidak mengetahui. Jadi bermakna Allah Taala sendiri membenarkan kita orang awam untuk berpegang dengan pandangan orang alim. Kalau tidak Allah Taala tak akan benar kita tanya. Kalau tidak Allah Taala akan wajibkan setiap orang untuk merujuk sendiri kepada Al-Quran juga hadis. Tapi tidak, Allah Taala kata tanya orang alim jika kamu tidak mengetahui. Menunjukkan bahawasanya orang yang jahil, dia boleh pegang pandangan orang alim. Kemudian dan selain itu soalan yang ketiga, soalan yang keempat. Boleh tak surau yang lengkap solat fardu 5 waktu berjamaah sama dengan masjid? Misalnya solat sunat sebelum duduk dan i'tikaf. Ini contoh, dia tanya soalan, tuan-tuan fahamlah. Kalau kita buat surau, kemudian surau itu dilakukan solat jemaah 5 waktu sehari semalam, tetap. Boleh tak kalau kita nak anggap dia sebagai masjid? Bila anggap dia sebagai masjid, tuan-tuan sekalian, mana kita boleh sembahyang di atas masjid dan boleh i'tikaf. Jadi tuan-tuan sekalian, masjid kata masjid bukan dengan anggapan kita, tapi dengan anggapan masyarakat. Maka dia timbul satu persoalan, siapa yang sebenarnya berhak untuk mengisytihar suatu tempat itu sebagai masjid? Itu persoalan dia. Kena ada dua, tuan-tuan sekalian, ada dua syarat masjid. Yang pertama, tempat itu diwakafkan untuk masjid. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, diisytiharkan. Kalau orang yang dia tu buat masjid, itu dia buat seorang-seorang dia. Dia tak isytihar pun. Dia tak jadi masjid. Dan dia tak perlu kepada pemerintah. Dari segi hukum, tidak perlu kepada pemerintah. Cuma dari segi undang-undang dunia, wallahualam. Undang-undang dunia, kita tak tahu di Perlis ini adakah dia digazetkan bahawasanya hanya dengan kebenaran pemerintah saja boleh diisytihar masjid. Misalnya tak dengar lagi lah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, macam surau tuan-tuan ini, surau tuan-tuan dan puan ini, surau ini, kalau diwakafkan untuk masjid dan diisytiharkan masjid, dia jadi masjid. Tapi bila diisytiharkan masjid, yang pertama sekali dia tertakluk dengan hukum masjid. Yang pertama macam dia soalan disebutlah, masuk kena tahitan masjid. Kalau duduk terus makruh. Tapi kalau tak isytihar masjid, duduk terus tak ada apa-apalah. Yang kedua, perempuan dalam haid
tak boleh duduk. Ya. Tidak boleh hadir, tak boleh duduk. Itu yang kedua. Dan dia berkait dengan hukum i'tikaf. Kalau dalam masjid boleh. Kalau di isytiharkan masjid, bolehlah. Tapi kalau tuan-tuan tak isytihar masjid, tidak boleh i'tikaf. Nah, itu tuan-tuan perselian masjid. Syarat jawatan kuasa, sepakat, isytihar masjid. Kalau tuan-tuan nak buat. Isytihar. Ini surau Imam Syafi'i ini, kita isytiharkan sebagai masjid. Ya, selepas itu, bolehlah i'tikaf. Kemudian boleh. Cuma jangan buat Jumaat lah. Kalau buat Jumaat, orang main tangkap tuan-tuan lah. Orang main tangkap lah sebab Jumaat ini, sebenarnya Jumaat tak syarat masjid. Jumaat tidak syarat masjid. Jumaat boleh buat di padang bola, boleh buat di mana-mana tempat boleh buat. Ya. Jadi masjid ni dia tidak semestinya. Bila buat masjid, mesti buat Jumaat. Tidak semestinya. Itu soalan terakhir lah, yang keempat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.